Assalamualaikum anak-anak sekalian. Bertemu kembali pada kali ini, cikgu akan berkongsi satu tajuk di geografi tingkatan 4 ya, iaitu proses dan kesan luluh hawa. Di SP-nya ialah 2.33 iaitu menjelaskan proses luluh hawa kimia ya. Okey. Ni ya, proses dan kesan luluh hawa, dan juga 2.33 menjelaskan proses luluh hawa kimia. Okey, sebelum tu cikgu adalah cikgu ya. Cikgu adalah Cikgu Farida daripada SMK Kota Baru ya. Saya merupakan guru geografi lah bagi seluruh tingkatan. Okey. Okey, jadi hari ini cikgu akan berkongsi tajuk ini ya, yang mana luluh hawa. Bila kita sebut luluh hawa, kadang-kadang kita terlupa apakah luluh hawa. Apa luluh hawa tu cikgu? Apa luluh hawa? Di mana luluh hawa? Bagaimana luluh hawa terjadi? Okey? Dan kadang-kadang ibu-ibu dan ayah-ayah yang menonton bersama dengan anak-anak pun tertanya, apakah luluh hawa? Okey? Cikgu akan jelaskan ya luluh hawa tu apa dia. Okey? Okey. Kita tengok konsep asal luluh hawa ya. Okey? Luluh hawa secara umumnya ialah proses pemecahan ya. Proses pemecahan dah. Ni proses pemecahan. Tu kena ingat ya. Ini dalam periksa ni, kalau tanya konsep kena tahu benda ni ya. Pemecahan, perebutan dan penguraian batuan. Ya, batuan. Ini batuan. Okey, di mana? Di sesuatu tempat secara in situ. Perkataan in situ ini merujuk kepada di situ. Dia berlaku di situ, tak dipindah ke mana-mana pun. Yang memindahkannya adalah ejen-ejen yang lain, ya. Jadi dia berlaku di situ oleh siapa? Oleh ejen-ejen luluh hawa. Ini ejen dia, air, cahaya matahari, angin, perubahan suhu, ataupun kita panggil semua-semua ni adalah unsur cuaca. Jadi itu yang fizikal, nah. Dan juga disebabkan oleh tindakan manusia. Manusia seperti kita juga boleh menyebabkan luluh hawa berlaku. Ya, boleh menyebabkan batu pecah, batu merepuk dan sebagainya. Dan juga haiwan. Ini haiwan dan juga akar tumbuhan. Ini semua adalah ejen luluh hawa. Ini konsep luluh hawa secara umum yang anak-anak kena menguasainya. Kalau kita tidak menguasai konsep asal ini, maka susahlah untuk kita menjelaskan konsep luluh hawa yang lain ya. Jadi itu yang asal konsep luluh hawa. Seterusnya cikgu akan fokus kepada hari ini ialah 2.33 iaitu luluh hawa kimia ya, luluh hawa kimia. Bila sebut kimia, cikgu hendak anak-anak semua kena masukkan dalam kepala. Bila luluh hawa kimia, apa yang terlibat? Mesti komposisi kimia yang akan berubah. Okay? Kita tengok maksud dia. Nah, inilah maksud luluh hawa kimia. Berbeza tak dengan yang tadi? Cikgu tengok ya. Pertama ialah, okay, maafkan cikgu ya. Kita tengok yang pertama, proses penguraian dan perebutan batuan secara in situ oleh ejen luluh hawa. Sama dengan tadi. Sama dengan tadi. Tetapi di sini kita masukkan dan gas. Gas seperti karbon dioksida, oksigen yang mengubah komposisi kimia. Dan mineral batuan. Okey, ini yang berbeza dengan luluh hawa secara umum tadi. Yang inilah kita katakan luluh hawa kimia. Bermaksud proses penguraian dan perebutan batuan secara in situ, di situ oleh ejen luluh hawa. Siapa ejen dia? Unsur cuaca tadi, hujan dan sebagainya cikgu sebutkan dalam awal tadi. Dan ditambah dengan gas ya, seperti karbon dioksida, oksigen yang mengubah komposisi kimia dan mineral batuan. Bermaksudnya dia telah berubah. Sebab itulah bila batuan mengalami luluh hawa kimia, dia akan mengalami batuan tersebut akan menjadi lemah, ya, lemah, pecah dan mereput.
Itu luluh hawa kimia dari segi konsep. Ya, cikgu harap anak-anak sekalian boleh ya mengingati konsep ini ya. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada terdapat 5 proses luluh hawa kimia. 5 anak-anak sekalian ya, proses luluh hawa kimia. Yang pertama ialah proses larutan. Proses yang paling mudah ialah proses larutan ya. Kita akan tengok selepas ini ya. Okey, yang kedua ialah proses hidrolisis. Yang ketiga ialah proses penghidratan. Yang keempat ialah proses pengoksidaan. Dan yang terakhir ialah proses pengkarbonan. Ini 5 proses yang anak-anak perlu menguasai kalau nak menjawab luluh hawa kimia. Ya, ini proses-proses ini sentiasa ditanya ya, sama ada anak-anak di sekolah tingkatan 4, 5 ataupun ambil geografi masa di universiti, proses ini tidak pernah berubah. Walaupun anak-anak masuk master dan buat geografi, proses ini sama anak-anak sekalian ya. Okey, cikgu tunjuk contoh soalan ya. Jelaskan 3 proses luluh hawa kimia yang berlaku di kawasan tropika lembap. Di mana tropika lembap? Di sini. Di sini. Di Malaysia, negara yang kita cintai ini. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, ini proses yang pertama, proses larutan. Proses yang paling mudah ya anak-anak sekalian. Kenapa cikgu kata mudah? Sebab berlaku apabila air bertindak balas ke atas mineral batuan. Yang mudah larut seperti natrium klorida. Apa natrium klorida tu? Garam ya, garam. Okey, kalsium, gypsum dan magnesium. Mineral-mineral ini mudah larut, sebab itulah apabila bertemu dengan air dan bertindak balas maka ia akan larut. Seperti kita, analogi yang paling senang ialah kita pernah tak buat air teh di rumah? Ya? Kita masukkan air panas, kita masukkan gula, kita kacau, gula ke mana? Gula akan larut di dalam air. Sama juga dengan proses larutan ini. Jadi mineral yang telah terlarut tadi akan dibawa oleh air. Dia akan meninggalkan batuan yang berlubang tempat natrium klorida yang ada tadi ya. Contohnya ialah honeycomb yang terdapat di Taman Negara Bako. Cikgu tunjuk contoh gambar dia. Cikgu rasa anak-anak tak pernah tengok ni, tapi cikgu tunjuk contoh kalau ada ya. Okey, ini contoh. Nampak tak lubang-lubang di sekitar ni? Ini disebabkan oleh mineral asal dalam ni telah pun larut. Apabila terkena air, dia larut. Bila larut, ia meninggalkan lubang-lubang ini. Dan batuan ini menjadi lebih lemah. Okey, sebab tu kita kata apabila berlaku proses larutan, batuan semakin lemah. Okey, ini contoh yang paling jelas. Ini yang pertama, proses larutan. Ejennya ialah air, air yang bertindak balas. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua ialah proses hidrolisis. Bila sebut hidro, okey, cikgu tahu ya, anak-anak sekalian dah tahu pun hidro. Hidro ialah air. Nah, jadi proses hidrolisis. Bila sebut proses hidrolisis, bermaksud air ini berlaku tindak balas dengan ion hidroksil. Ion hidroksil atau ion hidrogen yang terdapat dalam air hujan. Yang terdapat dalam air hujan dengan mineral yang terdapat dalam batuan. Dalam batuan. Contohnya feldspar yang terdapat dalam batuan. Kita tengok dia punya formula dia. Okey, feldspar. Okey, itu feldspar akan bertemu dengan air, maka mengalami proses hidrolisis, diurai oleh air, feldspar akan bertukar menjadi kaolin ya. Kaolin iaitu tanah liat yang berwarna putih. Okey,
Tanah liat yang berwarna putih ini anak-anak sekalian, kita boleh guna untuk membuat tembikar. Okey, tembikar. Ya. Pinggan di rumah anak-anak yang cantik itu, yang putih itulah daripada kaulin, ya, di tanah liat yang berwarna putih. Dan apa yang menyebabkannya bertukar? Iaitu proses hidrolisis. Feldspar ini bertukar menjadi kaulin apabila ia diurai oleh air. Okey, senang ke? Okey. Jadi amat mudah untuk mengingati proses ini. Air sahaja. Air bertindak balas dengan mineral yang terdapat dalam batuan. Okey. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga pula ialah proses penghidratan. Okey, bila sebut penghidratan, ya anak-anak sekalian, ya, terhidrat, kita mengalami penghidratan air, kita telah mengalami suhu yang panas menyebabkan kita mengalami keadaan air yang kering dalam badan kita. Okey, itu yang kita pernah dengar, ya, anak-anak saya, pelajar-pelajar saya selalu kata, alah, letihlah cikgu hari ini, terhidrat. Amboi, ya, terhidrat. Jadi, apakah proses penghidratan ini? Ya, yang ni, proses penghidratan ini berlaku apabila, ya, apabila terdapat penambahan air. Ya, apabila terdapat penambahan air kepada mineral dalam batuan. Kepada mineral dalam batuan yang menyebabkan mineral tersebut mengalami tegangan dan pengembangan. Menyebabkan mineral tersebut mengalami tegangan dan pengembangan. Kena ingat tu ayat dia. Berlaku penambahan air kepada mineral dalam batuan yang menyebabkan mineral tersebut mengalami tegangan. Cikgu ulang, ya. Tegangan dan pengembangan. Okey, contoh. Okey, contoh paling senang. Ya. Apabila ferrum oksida menyerap air, lalu dia bertukar menjadi ferrum hidroksida. Ferrum hidroksida, batuan yang telah pun, batu yang mengandungi ferrum ini akan merepuk dengan cepat, ya, sebab ferrum ini telah pun bertukar menjadi ferrum hidroksida. Atau cikgu ambil contoh, himatit merah bertukar menjadi limonik kuning. Himatit merah bertukar menjadi limonik kuning. Ini dia punya formula dia. Ya, bagi anak-anak yang belajar sains mungkin dah ada formula macam ni, ya. Ini himatit merah bercampur dengan air, dihidrat, serap air, maka bertukar menjadi limonik kuning. Adakah limonik kuning akan bertukar menjadi himatit merah? Tidak ada dalam buku teks, tak? Okey. Sebenarnya limonik kuning apabila air dia hilang, terhidrat, maka dia akan balik kepada himatit merah. Okey, canggih, ya, ciptaan Tuhan ini. Bagaimana proses ini boleh bertukar, ya? Dan batuan yang mengandungi mineral yang telah pun terhidrat ini akan cepat repuk, lemah, ya, lemah. Ini dipanggil proses penghidratan. Okey? Cikgu harap anak-anak boleh faham ni proses ni. Ingat, senang je. Himatit merah bertukar menjadi limonik kuning. Beres. Siap jawapan. Sebab berlaku penambahan air kepada mineral tersebut. Himatit merah menyerap air dengan banyak, maka bertukar menjadi limonik kuning. Okey, itu proses yang ketiga. Okey. Seterusnya ialah proses yang keempat, ialah proses pengoksidaan. Bila sebut pengoksidaan anak-anak sekalian, hero-nya ialah oksigen. Hero-nya ialah oksigen. Ya, sebab apa? Kita tengoklah kenapa cikgu kata oksigen. Sebab proses pengoksidaan ini berlaku apabila
tidak balas oksigen dengan mineral yang terdapat dalam batuan, menyebabkan mineral tersebut teroksida. Anak-anak pernah tengok tak pagar rumah anak-anak tiba-tiba berkarat, ataupun rim kereta ayah anak-anak berkarat? Kenapa ia berkarat? Ya, sebab besi tersebut telah mengalami proses pengoksidaan. Ya, dia telah berjumpa dengan oksigen. Ya, ferrum sebenarnya tak nak berjumpa dengan oksigen. Tak pernah dia nak berjumpa dengan oksigen, tapi dia berlaku macam itu sahaja. Ya. Okey, kita tengok dia punya rumus dia. Okey, contoh. Contoh ferrum. Ferrum akan menjadi ferrum oksida. Ferrum akan menjadi ferrum oksida. Dan warnanya bertukar kepada perang. Sebab itulah karat di rumah kita, di pagar rumah kita akan berwarna perang. Ya? Sebab ia telah mengalami proses pengoksidaan. Bila benda ni berlaku, batuan akan menjadi lemah dan merepuk. Tetapi ada baiknya juga, ya. Sebab daripada proses ini akan terbentuknya tanah laterite, ya. Tanah yang berwarna kuning. Yang mana tanah ni sesuai untuk tanam kelapa sawit ataupun getah. Okey, nampak tak? Tuhan terbuat sesuatu untuk mendapat sesuatu. Nah, kita kena ingat benda ni. Jadi, kelapa sawit, sebab itulah pada musim hujan, kita tengok air sungai berwarna macam teh susu. Kenapa? Sebab air yang turun telah pun menghakis tanah yang berwarna kuning, iaitu tanah laterite. Lalu, warna air sungai bertukar menjadi warna teh susu. Ya? Lagi cantik sebenarnya. Boleh minum agak-agaknya kalau tak cukup air lah. Ya? Okey. Ini contoh, ya. Cikgu ambil dia punya formula dia. Okey. Ferrum. Ya. Ferrum campur oksigen menjadi ferrum oksida. Ya, ferrum bertemu oksigen menjadi ferrum oksida. Okey, anak-anak boleh berbincang dengan cikgu anak-anak di sekolah, ya. Bagaimana proses ini? Ya, untuk jelaskan lagi, ya. Cikgu, macam mana ni ferrum campur oksigen di ferrum oksida ni? Macam mana? Boleh berbincang dengan cikgu di sekolah, ya. Okey, proses yang terakhir, ya. Okey, inilah ferrum jadi ferrum. Okey, untuk contoh. Dan seterusnya ialah yang terakhir. Okey, yang terakhir ialah proses pengkarbonan, ya, proses pengkarbonan. Bila sebut karbon, kalau tadi hero-nya adalah oksigen. Tapi kali ini hero-nya adalah karbon. Nah, hero-nya adalah karbon. Dan proses pengkarbonan ini antara proses yang panjang dia punya kejadiannya. Tapi jangan bimbang, ya anak-anak sekalian. Sebenarnya walaupun proses tu panjang tapi mudah, ya, tapi mudah. Macam mana cikgu cakap mudah? Sebab hero di sini adalah karbon. CO2, ya. Hero-nya adalah karbon. Karbon dioksida. Karbon ni terdapat di atmosfera. Karbon ni terdapat di atmosfera. Okey, bila karbon ni berjumpa dengan air hujan dan CH itu air hujan akan bercampur dengan karbon menjadi asid karbonik lemah. Okey. Cikgu tunjuk contoh ni, ya. Air hujan bercampur dengan karbon menjadi asid karbonik lemah. Kalau ia bertemu dengan karbon, tapi kalau dia bertemu dengan nitrogen, dia menjadi asid nitrit. Dan macam-macam lagi. Kalau bertemu dengan sulfur, menjadi asid sulfurik. Semua-semua tu akan menghasilkan asid lemah, ya. Asid lemah. Kalau lah asid ni kuat, kena tangan kita, habislah, ya, melecur. Jadi asid lemah. Okey. Jadi bila dia jadi asid lemah ini, okey. Cikgu tunjuk contoh seterusnya.
Okey. Ini asid lemah. Asid karbonik tadi lemah. Bertemu dengan batu kapur, kalsium karbonat. Akan menghasilkan kalsium bikarbonat, iaitu kalsium yang telah pun larut. Telah pun larut. Okey. Nampak tu? Jadi kalsium bikarbonat. Bila kalsium ni telah pun larut, apabila ia menitik, ya, cikgu ambil analog contoh yang paling senang. Cikgu rasa di rumah kita pernah berlaku air yang bocor daripada bumbung dan menitis di atas lantai. Lama-lama titisan itu akan membentuk satu bonjolan, ya, yang berwarna putih. Itu dipanggil kalsium bikarbonat. Okey, batu kapur. Yang mana akhirnya batu-batu ini akan membentuk satu bentuk muka bumi yang amat menarik, ya, yang amat menarik. Cikgu ambil contoh, ya. Okey. Akan terbentuklah pandan darat kas. Okey, iaitu gua, stalaktit, stalagmit, tiang kalsit, dolin dan sebagainya. Banyak lagi bentuk-bentuk muka bumi batu kapur, ya, yang disebabkan oleh proses pengkarbonan ini. Okey, cikgu ambil contoh gambarnya. Okey. Walaupun gambar tu tak cantik anak-anak sekalian, cikgu lukis, ya. Cikgu lukis dengan pensel cikgu, ya. Okey. Itu contoh ialah gua batu kapur, ya, gua batu kapur, iaitu hasil daripada proses pengkarbonan, maka terbentuklah pandang darat kas seperti gua, stalaktit, stalagmit, tiang kalsit dan juga dolin, ya. Ini ialah stalaktit. Okey. Ini ialah tiang kalsit dan ini ialah stalagmit. Okey, anak-anak sekalian, tahukah anak-anak bahawa gua batu kapur ini memang amat menarik untuk kita kunjungi, ya. Contohnya di Batu Cave, ya, di Selangor. Jadi, dia punya kepentingan gua batu kapur ini, kalau di Batu Cave ialah untuk untuk pelancongan, ya, dan juga untuk ibadat agama dia, ya. Tapi kalau kita boleh melawat batu kapur di mana-mana sahaja untuk pelbagai aktiviti ekologi, ya. Jadi stalaktit ini ialah ni, ya, batu kapur yang menonjol dari atas, ya. Okey, ini stalaktit, ya. Dan yang ini ialah stalagmit, iaitu batu kapur yang menitis, yang terbentuk hasil titisan daripada bumbung gua. Lama-lama membentuk stalagmit. Apabila stalaktit dan stalagmit ini bercantum, maka dia akan membentuk tiang kalsit. Okey, membentuk tiang kalsit. Okey, jadi cikgu rasa kita telah pun habis untuk proses luluh hawa kimia ini, ya, anak-anak sekalian. Jadi sebagai seterusnya ialah cikgu ingin mengajukan soalan, ya, untuk dibuat revisi setelah menonton video cikgu dan seterusnya, ya. Boleh buat sama-sama di rumah untuk membuat peta minda, ya, peta minda bagaimana proses luluh hawa kimia ini yang terdiri daripada 5 proses ini. Anak-anak boleh buat peta I think bersama dengan cikgu ataupun dengan ibu bapa di rumah, ya, kalau ada, boleh sama-sama dengan pelajar-pelajar untuk memahami dan menguasai proses luluh hawa kimia ini. Okey, jadi cikgu rasa setakat ini sahaja untuk kali ini, dan pesan terakhir cikgu ialah jangan lupa membaca, ya, jangan lupa membaca. Dan sebenarnya hari ini ilmu itu ada di hujung jari kita. Ilmu itu ada di hujung jari kita dan kita bukalah gerbang ilmu itu. Okey, selamat tinggal. Bye.